Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Berita dari Sabah petang ini dimulakan dengan kes pertengkaran di sebuah sekolah agama di Sabah yang menjadi viral dalam media sosial semalam. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS kini sedang menyiasat kes berkenaan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Tegas Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, tindakan bersesuaian akan diambil selepas siasatan kes selesai. Kes ini merupakan yang pertama di sekolah agama negeri yang diketahui lah, dan mudah-mudahan kes ini akan dapat kita selesaikan dengan baik, dan ini menjadi hikmah dan menjadi iktibar kepada kita semua. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Klip video berdurasi 28 saat yang menayangkan seorang murid sekolah agama di belasah rakannya itu dipercayai dirakam pada 30 Ogos lepas. Semalam, Ketua Polis Daerah Penampang DSP Rosli Hobden memaklumkan bahawa mangsa telah membuat laporan polis dan satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Mangsa yang mendapat rawatan di hospital dilaporkan mengalami cedera ringan. Beralih kepada usaha menangani penularan virus Zika, gotong royong berskala besar yang akan diadakan di kawasan apartmen Public Jaya 1 dan 2 serta Taman Public Jaya Likas Kota Kinabalu 8 pagi Sabtu ini. Notis pemberitahuan mengenai gotong royong tersebut telah pun diedarkan kepada penduduk kawasan berkenaan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut wakil dari Unit Kesihatan dan Persekitaran DBKK, Simon David, gotong royong itu nanti turut akan disertai pihak Kementerian Kesihatan. Gotong royong ini adalah gotong royong bersepadulah dengan jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Kesihatan. Saya rasa mungkin bomba, supaya untuk mencari tempat sarang ini untuk membasmi lah sarang-sarang nyamuk yang dipercayai membawa penyakit seperti Aedes dan juga Zika. Beliau ditemui wartawan RTM semasa mengedarkan notis gotong royong di Taman Public Jaya Likas Kota Kinabalu. Baguslah, nanti kerjasamalah satu bangunan ini. Jaga kesehatan lah, kebersihan semua kah. Harapan saya itu kalau boleh penduduk di kawasan ini kalau dapat bergotong royong, boleh salah satunya cara untuk mencegahlah penyakit Zika begitu kan. Dan lagi baik kalau kesatuan itu ada, boleh menyelamatkan ramai jiwa. Kalau bagi saya, kalau boleh kasih yang kebersihan yang sekelilingan lah, and then sama itu yang parit-parit semua itu kan bukan kasih bersih. DBKK juga akan mengadakan gotong royong ke kawasan 200 radius daripada kawasan mangsa pertama Zika tempatan baru-baru ini serta kawasan-kawasan lain. Di Kulu, usaha membendung penularan Zika dan Denggi dilakukan menerusi program gotong royong perdana yang dilancarkan pagi tadi. Ia juga antara langkah mengajak masyarakat melaksanakan peranan memastikan kebersihan kawasan kediaman masing-masing. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kulu, Datuk Johnston Bangkuai yang ditemui media selepas melancarkan program ini berkata, masyarakat tidak boleh menyerahkan tanggungjawab menangani virus Zika kepada pihak kerajaan semata-mata. Masing-masing memainkan peranan mereka. Setiap individu saya rasa mempunyai peranan yang besar memastikan penularan virus Zika dan Denggi ini dapat diatasi dengan memastikan apa saja bentuk pembiakan, tempat membiak Zika dan Denggi ini, Aedes ini dapat dihapuskan. Sementara itu, penganjuran program tahunan di Kulu ini disifatkan amat bertepatan berikutan kes jangkitan Zika tempatan di Sabah baru-baru ini. Ini adalah sesuatu yang perlu kita buat dari masa ke masa lah.
Karena kebersihan ini merupakan satu aspek yang perlu kita jaga, terutama dalam mengawal merebaknya penyakit-penyakit yang boleh berjangkit melalui jangkitan nyamuk, tikus dan sebagainya lah. Sebagai pengusaha, ini kedai di kawasan Kilo, bagi saya rasa ini wajib dijalankan. Sebab kita takut nanti sekarang ini kebanyakan banyak itu penyakit timbul. Jadi ada baiknya kalau setiap macam gotong royong seperti ini kita adakanlah. Kalau kawasan kita bersih, penduduknya pun sehat-sehat lah. Harap-harap kawasan sini tidak sampai sini lah. Itulah sebab kita adakan gotong royong pada hari inilah. Hampir 500 penduduk sekitar Kiulu menyertai gotong royong ini yang turut diselitkan ceramah kesihatan mengenai virus Zika oleh pegawai kesihatan Tuaran. Pengeluaran susu lembu di Pusat Ternakan Bersepadu Keningau KILC meningkat sekali ganda tahun ini berbanding 2 tahun lepas. Purata pengeluaran susu seekor lembu tenusu di KILC meningkat daripada 3.63 hingga 8.48 liter pada 2014 kepada 15,000 hingga 17,000 liter sehari tahun ini. Berpuas hati dengan pencapaian tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yakin KILC mampu mencapai sasaran pengeluaran 8,000 liter susu sehari menjelang hujung tahun ini sekiranya purata pengeluaran susu dikekalkan. Beliau berucap sempena lawatan kerja ke KILC di daerah kecil Suk. Datuk Musa berharap pencapaian KILC ini mampu menarik lebih ramai pelabur seperti Agensi Pelaburan Brunei BIA. KILC yang mula beroperasi sejak 2013 merupakan antara program pembangunan strategi jangka panjang menerusi koridor pembangunan Sabah SDC untuk menjadi pengeluar bakal lembu tenusu berkualiti tinggi di negeri ini. Projek berimpak tinggi seliaan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia ini bermatlamat menjadikan KILC sebagai antara pusat penternakan lembu tenusu dan pedaging negara dan rantau Asia Tenggara. Baik saudara, sekian sahaja bahan berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan.